Di zaman moden ini, teknologi telah memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran. Dengan hanya beberapa sentuhan di skrin, dunia pengetahuan terbuka di hadapan mata. Saya dapat mengakses sumber maklumat yang luas dan mendalam dengan mudah melalui telefon pintar dan komputer riba. Ia tidak lagi sukar untuk mencari bahan rujukan di perpustakaan fizikal kerana semuanya tergantung di hujung jari. Hal ini juga membuka pintu kepada peluang pembelajaran tanpa batasan ruang dan masa. Walaupun teknologi ini juga memerlukan disiplin, terdapat godaan-godaan yang boleh mengalihkan tumpuan dari pembelajaran sebenar. Oleh itu, kecekapan dalam penggunaannya adalah kunci kepada kejayaan. Meskipun demikian, saya bersyukur akan kemudahan yang diberikan. Mempelajari sesuatu kini menjadi lebih menyeronokkan dan mudah dengan kewujudan teknologi. Anda tahu, ada sesuatu yang sangat menarik tentang pembelajaran melalui buku. Ini adalah cara saya untuk menimba ilmu. Dalam dunia yang penuh dengan skrin, terdapat keindahan dalam belajar melalui buku. Buku ni adalah pintu masuk utama untuk belajar. Buku ni juga seperti harta karun pengetahuan yang menunggu untuk ditemui. Dengan buku, anda boleh menentukan takdir anda. Saya lebih suka meluangkan masa dengan buku berbanding gadget, seperti tablet yang boleh menyebabkan gangguan terhadap saya. Tambahan pula, belajar dengan menggunakan buku tidak memerlukan pengecas, notifications atau kemas kini. Hanya saya dan peluang yang tak terbatas dengan buku-buku ini. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, ICT telah lama diaplikasikan dan banyak membawa transformasi yang luar biasa dalam cara hidup manusia. Kemajuan teknologi yang terus berlanjut telah memberikan dampak mendalam terhadap pelbagai aspek kehidupan manusia, terutamanya dalam bidang pendidikan. Melalui soal selidik yang dibuat, terdapat 100% orang menggunakan peranti digital untuk tujuan pendidikan. Dan 81% iaitu 43 orang menggunakan teknologi dalam aktiviti pendidikan setiap hari. Teknologi dalam pendidikan merujuk kepada penggunaan alat, sumber dan inovasi teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini melibatkan penggunaan peranti elektronik, perisian pendidikan, rangkaian komputer, internet serta sumber-sumber digital yang lain. Seterusnya, saya akan membincangkan kebaikan teknologi dalam pembelajaran. Melalui hasil tinjauan kami, majoriti responden bersetuju bahawa platform pembelajaran dalam talian berkesan untuk pengajian mereka. Yang pertama, teknologi memberikan akses mudah kepada maklumat melalui sumber seperti YouTube dan SlideShare yang membolehkan proses pengajaran menjadi lebih menarik dan kurang membosankan. Yang kedua, teknologi mewujudkan persekitaran PDP yang interaktif melalui aplikasi seperti Quizizz dan Kahoot yang menggabungkan elemen permainan dan juga Labster yang membolehkan pelajar menjalankan eksperimen tanpa memerlukan alat radar semakmal atau di bawah pengawasan guru. Seterusnya, teknologi mewujudkan sistem pengurusan pembelajaran yang memudahkan penyampaian maklumat berkaitan dengan kursus atas talian seperti aplikasi Moodle yang membolehkan pelajar berkomunikasi dengan pensyarah dan rakan mereka serta mengurangkan kebergantungan kepada bahan bercetak dan kertas. Akhir sekali, guru dan pelajar akan lebih mahir dalam penggunaan ICT kerana mereka terdedah kepada pelbagai alat dan juga sumber ilmu berkaitan dengan ICT seperti LCD dan pengacu kilat USB agar mereka tidak tertinggal daripada perkembangan era digital. Seterusnya, saya akan berkongsi berkenaan dengan keburukan teknologi dalam pendidikan. Jadi, kami ada melakukan survei dan bertanya sama ada pernahkah mereka menerima sebarang kesan negatif daripada masa skrin yang berlebihan ketika menggunakan gadget. Berdasarkan survei kami, catepai di skrin ini menunjukkan sebanyak 62.3% mengundih jawapannya. Oleh itu, saya akan berkongsi beberapa keburukan teknologi dalam pendidikan. Antaranya ialah teknologi dapat merencatkan kreativiti pelajar. Hal ini kerana teknologi memudahkan pelajar untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan tanpa perlu mencari jalan penyelesaian secara sendiri. Selain itu, teknologi juga memudahkan penipuan. Contohnya, pelajar boleh menggunakan jawapan di laman web untuk menyiapkan kerja sekolah. Seterusnya, pembaziran juga boleh berlaku. Hal ini kerana gadget memerlukan kos yang tinggi sehingga mendesak pelajar untuk membeli gadget yang kurang sesuai mengikut keperluan pembelajaran mereka. Dan akhir sekali, pelajar juga akan terdedah kepada masalah kesihatan kerana jadual tidur yang terganggu menyebabkan pelajar letih dari segi mental dan fizikal.
Dalam persekitaran moden yang dilengkapi sistem canggih ini, guru yang tidak terlatih tidak akan memilih untuk mengajar dan menggunakan alat IT yang lebih menarik untuk pelajar dalam aktiviti pembelajaran, yang sangat merugikan pelajar-pelajar yang tidak mendapat manfaat daripada kemajuan ICT kerana penguasaan guru. Ini akan menyebabkan kerugian bagi mereka yang memberi bantuan dan menyediakan barangan seperti komputer jika ia tidak digunakan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, Kementerian Pendidikan telah mengambil beberapa langkah dan guru telah dihantar untuk menghadiri kursus mengenai IT dan cara menggunakannya. Kerajaan telah mengambil langkah menyediakan latihan intensif kepada guru melalui program KAS yang telah dilancarkan. Program ini merangkumi pengenalan khas kepada penggunaan IT dalam pengajaran dan pembelajaran oleh pelajar terlatih. Cabaran semasa dalam menggunakan teknologi adalah pemahaman terhad tentang keperluan untuk menggunakan IT di sekolah. Ini berkaitan dengan fakta bahawa pengguna alat IT ini tidak menggunakan keperluan peraturan. Contohnya ialah penggunaan keperluan ini untuk kepentingan peribadi. Penggunaan keperluan IT ini secara tidak langsung boleh mempengaruhi tumpuan mereka untuk mencapai maklumat awal untuk menyampaikan keperluan IT ini di sekolah. Penyalahgunaan ini seperti melayari laman web yang tidak berkaitan dengan pelajaran sekaligus menggalakkan maklumat. Pemantauan perlu dilakukan supaya perkara sebegini tidak berlaku. Walau bagaimanapun, pemantauan ini akan membawa rangsangan tersendiri kerana ia sekaligus akan meningkatkan kualiti dan suasana pendidikan berasaskan ICT semasa. Seterusnya adalah keadaan peralatan IT yang merosot. Kemerosotan peralatan komputer juga menjadi masalah untuk meningkatkan kemahiran komputer pelajar. Puncanya adalah kerana sekolah kekurangan modal dan kekurangan penilaian menyebabkan setengah sekolah tidak menyediakan peralatan IT baru. Keadaan ini mengurangkan minat pelajar untuk menggunakan komputer. Ini menunjukkan betapa pentingnya peralatan IT dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, penggunaan mesin type akan berkembang ke arah sistem komputer di mana sistem storan dalaman adalah yang terbaik. Baiklah, saya akan meneruskan dengan membincangkan bagaimana teknologi boleh mengubah pendidikan. Impak yang terutama yang boleh dilihat daripada penerapan teknologi adalah ia memudahkan pelajar untuk mengakses bahan pembelajaran. Teknologi menambah baik akses kepada bahan pendidikan dengan menyediakan kursus dalam talian, buku teks digital dan laman sesawang pendidikan, menjadikan ia sumber pembelajaran yang baik. Ia juga membolehkan pengalaman pembelajaran yang menjangkau khalayak global dan menampung gaya pembelajaran yang berbagai. Pandangan ini dikongsi juga oleh responden-responden tinjauan kami kerana semua responden tinjauan kami bersetuju bahawa teknologi memberi kesan positif kepada keupayaan mereka untuk mengakses sumber pendidikan dengan 71.7% daripada mereka mengatakan bahawa teknologi telah meningkatkannya dengan ketara. Selain daripada itu, teknologi juga telah mengubah pendidikan dengan membolehkan pelajar melakukan pembelajaran dalam talian. Pelajar kini boleh mengikuti kursus dalam talian dari universiti dan institusi terkemuka di seluruh dunia tanpa perlu berpindah tempat. Ini memberikan peluang kepada mereka untuk memperoleh pendidikan berkualiti tanpa menghadapi sekatan geografi. Berdasarkan daripada kajian yang telah kami lakukan, majoriti responden tinjauan kami bersetuju bahawa pembelajaran dalam talian memberi kesan positif kepada pengajian mereka dengan keberkesanan kepada 86.8% daripada keseluruhan responden. Nama saya Wong Xiong Fan. Saya akan membuat kesimpulan untuk tajuk kajian kumpulan kami. Jadi, adakah teknologi telah mengubah kehidupan manusia dalam bidang pendidikan? Sudah tuan lagi bersuruh? Jawapannya adalah ya. Teknologi telah menghasilkan perubahan mendalam dalam sektor pendidikan, membawa manfaat yang signifikan kepada manusia. Walau bagaimanapun, ia memerlukan pengurusan yang bijak untuk memastikan penggunaan yang berkesan dan selamat. Terdapat beberapa cadangan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, kita haruslah menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku di sekeliling kita, supaya kita tidak akan ketinggalan pada zaman moden dan teknologi yang berkembang pesat ini. Selain itu, kita haruslah bijak menggunakan teknologi dengan sentiasa beretika dan beradab dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, kita tidak seharusnya menyalahgunakan teknologi untuk melakukan perbuatan seperti plagiarisme dan melanggar hak privasi orang lain. Di samping itu, setiap pihak seperti guru dan ibu bapa haruslah memupuk minat kanak-kanak terhadap teknologi sejak mereka kecil lagi. Tetapi pada masa yang sama, mereka haruslah menasihati kanak-kanak supaya tidak terlalu bergantung pada teknologi dalam kehidupan. Ini boleh dijelaskan oleh kata-kata hikmah daripada Sidney J. Harris yang akan mengakhiri pembentangan saya pada video ini, iaitu bahaya sebenar bukanlah komputer akan mula berfikir seperti lelaki, tetapi lelaki itu akan mula berfikir seperti komputer. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.